Islam yang sangat sangat apa kata, sangat sangat penting kerana um, Uji. Wait, tiba-tiba ni terkeluar ke? Tak apalah, kita teruskan aja dengan kelas kita. Boleh? Okey, boleh. Saya start terus. Boleh. Nampak Puan Roziah terkeluar tu. Tak apa, nanti saya inform dia. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah saya pagi ni rasa macam rushing, tapi tak apa, saya akan cuba. Bilik saya tengah renovate, jadi dia punya background dia tu still nampak ni lagi, tapi it's okay. Jawapan kepada apa yang kita nak discuss pada hari ni adalah sebenarnya ada dekat belakang saya ni. Semua makanan ni adalah one of the best diet lah ataupun cara pemakanan yang kita akan bincangkan. So hari ni saya just nak present simple saja. Sekejap ya, saya share saya punya slide. Suara saya okey Okey. Okay, alhamdulillah. Okey, slide okey. Okey, alhamdulillah. Okey, so hari ni diskusi kita ni simple saja sebab ini adalah satu daripada, saya rasa saya ada 7 ataupun 8 slot yang saya akan bersama-sama anda dari segi kesihatan. So kita ada persediaan jasad, persediaan rohani dan juga persediaan dari segi fizikal lah by Coach Haril nanti. So hari ni apa yang kita nak tengok ni adalah sebagai introduction saja di mana saya akan bagi ilmu yang serba sedikit akan memberi pendedahan kepada macam mana cara yang terbaik untuk kita prepare diri kita kepada Ramadan nanti. So sebelum tu saya lupa nak ucapkan selamat datang pada semua. Saya tengok yang ada dekat Zoom sini dalam 30 orang dan insya-Allah saya rasa ramai lagi dekat Facebook Live. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terlupa tadi. Excited sangat. Tengok Puan Rozi pun dah excited. Okey, so apa yang kita nak buat hari ini adalah suatu pencarian mencari ilmu. Jadi walaupun benda ni adalah something yang kita buat setiap hari, makan kan, everyday kita makan. Jadi kita kadang kita buat tu secara di bawah tahap sedar kita, subconscious mind kita. Sebab kita makan kan, kadang kita ambil je makan, sambil tengok TV ke, sambil buat apa ke. Dan kadang-kadang kita tak cakna pun apa sebenarnya yang ada dalam pemakanan kita. So inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa badan kita tidak mencapai satu tahap yang sepatutnya, dia punya tahap kesihatan dia. So sesi yang Puan Roziah anjur ni daripada Pondok Ilmu, alhamdulillah saya rasa amat bagus sekali di mana dia memberikan pendedahan bagaimana untuk kita cakna kepada kesihatan badan kita yang sepatutnya seperti yang Islam ajar. Okay, so saya tak akan masuk dari segi kesihatan spiritual, itu insya-Allah Ustaz Kamal akan settlekan. Cuma saya nak bagi dekat sini, saya suka artikel ni di mana Allah sebenarnya sayang sangat pada orang yang cintakan ilmu. So tak kisahlah ilmu apa pun asalkan ilmu yang baik, ilmu yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Dan ini adalah sebenarnya salah satu sesi di mana kita mengharungi, menjalani suatu bentuk ilmu, iaitu ilmu nutrisi ataupun pemakanan. So hari ini saya akan cuba cover beberapa topik dekat sini, iaitu dari segi ilmu, kesedaran dan kefahaman. Bila kita ada ilmu, kita akan sedar. Dan barulah kita faham. Kadang-kadang kita ada ilmu tapi kita tak sedar, kita just buat tu macam saya cakap tadi di bawah kita punya tahap sedar kita. Itu yang menyebabkan kita tak faham. So mudah-mudahan hari ini kita ada ilmu insya-Allah yang kita akan dapat dan kita akan sedar dan kita akan faham kenapa sebenarnya
pensyariatan puasa, kenapa sebenarnya kita makan apa yang kita makan dan bagaimana zarah dalam makanan tu boleh membantu badan kita untuk beribadah dengan lebih baik. Okey, yang kedua saya akan cover tentang persediaan Ramadan dari segi aspek kesihatan. Saya akan sentuh sikit tentang struktur badan kita, mikro dan makronutrisi. Saya juga sentuh tentang pengaruh puasa kepada jasad dan fungsi badan. Okey, kejap saya off phone saya. Okey. Dan last kali saya akan tersentuh tentang autophagy dan sistem imun tubuh. So, slot yang pertama ini adalah sebagai introduction. So, insyaAllah in the next 7 lagi slot yang saya akan bersama anda, saya akan pergi spesifik pemakanan, maknanya pemakanan untuk masalah diabetik, kencing manis, macam mana kita nak kenal pasti apa bentuk makanan yang sesuai, kemudian darah tinggi, kemudian untuk kalsium, untuk tulang dan macam-macam lagi. So ada 7 slot insya-Allah. Stay tune. Yang penting sekali, tak kenal maka tak cinta. Jadi sesi kita oleh semua asatiza coach Saril lah yang akan ada sekali ni, kita nak bawa supaya kita kenal badan kita dan supaya kita cinta badan kita. Bukan hanya badan tetapi spiritual. So bila kita kenal barulah akan lahir rasa cinta. Okey. So apa yang saya nak sentuh ni adalah persediaan Ramadan dari aspek kesihatan. Yang ni yang kita nak tengok dari aspek jasmani. So sebelum tu kita tengok dulu kita punya badan kita, komposisi tubuh kita. Okay? Tubuh kita terdiri daripada lemak, air, protein dan mineral. Ni adalah badan kita terdiri daripada semua ni. Tengok the most portion of our body sebenarnya adalah air. So nampak tak betapa pentingnya untuk kita dapat air yang secukupnya dan air yang bersih. Bukannya air yang secukupnya saja. Lantaklah aku dah minum 3 liter air. Tapi air apa minum pun tak tahu. So that's why penting sebab air adalah the most composition yang ada dalam badan kita. Dan dia memberikan struktur yang penting termasuklah lemak, protein dan sebagainya. So bila kita pecahkan kepada jisim ataupun bahan yang ada dalam badan kita, 45% adalah daripada muscle tissue. Tengok lelaki dia lebih banyak daripada perempuan otot. Dan kita ada essential fat. Kita ada non-essential fat, lemak yang disimpan. Okay, lemak yang disimpan kalau kita tengok especially wanita ataupun lelaki pun cuba cubit perut masing-masing yang ada lebih-lebihan lemak tu, itulah lemak yang disimpan. Okay. Essential fat, lemak yang tak disimpan ni adalah lemak yang jadi struktur dalam sel kita, yang membentukkan sel kita, yang menjadi rangka frame kepada badan kita, itu adalah lemak yang penting. Juga adalah tulang dan ada organs. So ni adalah kita punya komposisi. Dan badan kita untuk terbentuknya satu organisme atau badan tu, dia terdiri daripada organ sistem. Kita ada hati, ada perut, ada usus. So kita nak discuss pasal ni hari ni. Pasal apa yang berlaku dekat sini. Okay? Kita nak discuss apa sebenarnya berlaku dekat perut kita. Perubahan sebelum puasa, semasa puasa dan selepas puasa. The changes is here. Kita nak tengok dekat sini. Dan ia terbina daripada tisu. Ia terbina daripada sel. Dan setiap sel, dalam sel tu dia ada dia punya organel dia yang kecil-kecil ni dalam sel. Dan di dalam organel tu ada dia punya kromosom dia, DNA. Ni adalah bahan baka kita ataupun kromosom yang membentukkan kita punya genetik kita. Dan setiap satu tu dia ada lagi zarah yang paling kecil. Subhanallah. Kita tengok Allah ciptakan badan kita ni dengan amat special sekali. Okay. So tengok atom yang paling kecil sekali adalah atom. So bila kita makan sebenarnya kita makan untuk kesihatan kita punya sel kita. Bukan sekadar semata-mata untuk kenyang dekat tekak kita. So that's why pentingnya kita ada ilmu pemakanan ni. So bila kita bercakap tentang puasa, kita memang tak boleh lari sebab dia akan seiringan dengan makan. Romeo and Juliet. Makan dengan puasa ni dia tak boleh nak dipisahkan. Okay, so kena faham apa sebenarnya tujuan kita makan.
kita makan tu nak suruh kenyang, tetapi selain daripada nak kenyang tu, apa lagi tujuan kita makan? Kita makan untuk membaiki sel badan kita yang rosak, yang tu lagi penting tujuan dia. Apa lagi tujuan kita makan? Kita makan ni bertujuan untuk memberi energi, tenaga. Dan juga kenapa perlu makan. So semua benda ni saya letak dalam bentuk question mark ataupun soalan ni supaya kita tanya diri kita dan kita fikir. Sebab setengah orang tujuan makan ni dia kata, oh tak apa, saya just nak bersosial. Kan? Tipikal, pernah dengar tak? Kalau cuba ingat kalau sebelum puasa, kadang-kadang kawan kita ajak makan. Jomlah makan, jomlah kita keluar gather-gather. Esok dah start puasa kan, hari ni kita makan puas-puas. So common kan? So apa tujuan kita makan tu sebenarnya? Okay? So bila kita bercakap tentang puasa pula, apa sebenarnya tujuan kita puasa? Allah syariatkan puasa pada kita ni mesti ada dia punya kebaikan dia. Tetapi kalau kita tengok dari segi cell and tissue, saya akan tunjuk selepas ni sebenarnya antara kemanfaat ataupun kebaikan puasa kepada badan kita sebenarnya. Pada jasad kita. Okay? So puasa dengan makan ni memang tak boleh nak dipisahkan. Cuma kita nak tahu apa cara yang terbaik. Sebab kalau silap makan, nampak kita sama ada kita fasting atau kita feasting. Kita puasa ke ataupun kita nampak tak orang ni macam mana dia tunggu ni. Nak makan, nak buka puasa ni dengan gaya yang memang Masya Allah. So adakah kita makan untuk hidup atau kita hidup untuk makan? Atau sorry to say, minta maaf sangat kalau ada yang terasa hati terkecil hati ke, adakah kita makan untuk mati? Ni kena fikir ni. Sometimes kita apa-apa je yang orang hidang depan kita, yang kita viral lah, semua nak rasa kan. Makanan-makanan viral, oh situ sedap, sini sedap, semua nak try. Tapi cuba fikir, apa sebenarnya kita dapat di sebalik pemakanan. Mungkin kita enjoy sekejap. That's very good. Kita enjoy, kita bersilaturahim, kita berukhuwah, tak salah. Tak salah tak salah. Cuma kita kena berpada-pada dan kita kena faham. That's why saya cakap tadi, ilmu, kefahaman dan kesedaran. Yang tu yang lebih penting sekali untuk kita grab the concept insya-Allah daripada setiap apa yang kita makan. Okay? Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan ditanya apa yang kita makan, beli kat mana, duit halal ke tak, makanan tu masuk dalam badan jadi apa, semua tu akan ditanya dan kita akan bertanggungjawab untuk menjawab tentang kesihatan badan kita. Okay, and Ramadan is a month of fasting, not feasting. Ni adalah salah satu konsep yang kita nak pasakkan betul-betul dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahawa bulan puasa ataupun Ramadan ni adalah satu bulan yang memang untuk berpuasa dan bukan untuk berpesta. Biasanya memang kita akan jadi pesta makanan, itu adalah tradisi yang tak boleh ubah dah, payah dah. Tetapi cuba kita letakkan dalam hati kita bahawa yes, insya-Allah Ramadan pada tahun ini akan jadi Ramadan terbaik. Sebab who knows, maybe this Ramadan will be our last Ramadan. Okay? Kita tak tahu. So insya-Allah kita pasang target kita ada 2 bulan, kita ada Rajab Syakban, kita cuba tanamkan betul-betul niat kita, insya-Allah Ramadan ni akan jadi Ramadan terbaik. So bila kita tengok makanan kita, sebenarnya ada banyak sangat kajian yang menunjukkan bahawa apa yang kita makan tu sebenarnya dia akan menentukan tahap kesihatan kita. Okay, kat ni saya tunjuk kajian-kajian, artikel-artikel dikaitkan antara nutrition dengan keadaan kronik. Chronic condition ni maksudnya kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, masalah gout, macam-macam. Okay? Dan food-based dietary patterns and chronic diseases prevention. Maknanya pemakanan kita ni sebenarnya, corak pemakanan kita ni memang boleh prevent ataupun boleh halang daripada penyakit-penyakit kronik. Tu yang kita nak tahu ilmu tu. The role of nutrition in chronic disease prevention. So ada banyak lagi artikel yang menunjukkan bahawa betapa pentingnya pemakanan, jenis makanan apa,
macam mana nak pilih pemakanan dan macam mana dia boleh mempengaruhi tahap kesihatan kita, acute dan juga kronik. So yang ni yang insya-Allah kita nak ada ilmu tu. Okey, saya nak tunjuk ni supaya kita nampak dengan mata Superman. Cuba tengok dalam mata. Kalau kita nampak dekat superficial luar je, kita nampak orang tu gemuk ke kurus ke, pakai tudung warna ni, pakai tudung warna tu, baju gitu, baju gini, muka dia, semua kita nampak secara superficial ataupun secara luaran. Tetapi kalau kita tengok dengan mata Superman kita sebenarnya dekat dalam tu, cuba tengok. Badan kita sebenarnya terdiri daripada subhanallah. Okey? Air protein yang ni saya sebut tadi air protein dan saya nak anda tengok ni setiap minerals ni. Ni, okey? Yang ada dalam badan kita, carbohydrate, minerals and fat. Dia ada potassium, sulfur, sodium, chlorine, magnesium, oksigen, karbon. So semua benda ni adalah bahan-bahan asas mineral yang ada di dalam persekitaran dan pemakanan serta air kita. So that's why penting sangat untuk kita jaga kualiti pemakanan kita sebab dia mempengaruhi jasad kita ni. Okey, nampak dia punya portion dia. So ini dah makanan yang termaktub di dalam kategori yang kita panggil macronutrients. Ini macro, ini adalah micronutrients. Semua yang saya sebut tadi itu adalah dalam dua kategori ni. Kita bagi macro dan makro. Macronutrients ni kita perlukan dalam kuantiti yang agak besar untuk keperluan badan kita. Iaitu karbohidrat. Karbohidrat ni yang kita makan nasi, kita makan buah-buah ada karbo, kita makan, ada yang makan roti ke pasta ke, semua tu karbo. Lipid ataupun lemak dalam kategori makronutrien dan juga protein. Okey, ni adalah dalam kategori makro. Mikronutrien adalah dalam kategori yang kita perlukan sikit saja tetapi kita perlu. Okey, dia sikit saja tetapi kita perlu untuk function ataupun untuk fungsi badan kita bertindak. Kalau tidak, sel dalam badan kita tak boleh nak bekerja, kita punya enzim dalam badan kita tak boleh nak berfungsi, kita punya kekuatan otot, tulang, saraf, salur darah dan sebagainya tak dapat nak berfungsi dengan cara yang normal kalau tak cukup mikronutrien. Sebab itulah kita perlu. Okey, dua-dua kategori ni. So saya letak ni sebab saya nak anda tengok betapa setiap bahan yang kita ambil itu dia ada fungsi dia. Yang dekat belakang saya ni adalah makanan yang kaya dengan semua vitamin yang saya letak ni. Vitamins dan minerals, kalsium, vitamin C, folate. Folate ni ada orang kata kita tak pregnant, tak payahlah ambil folate dengan iron, zat besi kan. Dia ingat iron dengan folate ni adalah untuk orang yang mengandung saja. No. Orang yang tak mengandung pun perlu. Lelaki pun perlu sebab folate dengan zat besi ni adalah dua unsur penting yang perlu untuk sel darah merah. So kalau tak cukup mikronutrien zat besi, iron dengan folate, orang tu akan ada masalah sel darah merah dia sama ada tak dapat nak berfungsi dengan baik, sama ada tak dapat nak terbentuk dengan baik, tak dapat nak bawa oksigen, tak dapat nak bawa nutrisi. So menyebabkan dia akan ada masalah-masalah, contohnya kekurangan sel darah merah, okey, pucat, anemia dan sebagainya. Okey, so ini adalah antara nutrien yang penting untuk badan kita. So bila kita nak masuk ke bulan Ramadan, of course kita nak kesihatan kita di tahap yang paling optimum. Dan kesihatan tu kita definasikan sebagai suatu definasi yang lebih holistik. Biasa kalau orang tanya kita, sihat ni apa maksud dia? Kita cuma kata sihat ni tak sakit lah kan? Tu definasi yang senang, betul tak? Tapi sebenarnya definisi sihat ini adalah bukan saja the absence of disease ataupun tak adanya penyakit, tetapi sihat yang sebenarnya adalah satu keadaan di mana kita dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi sosial kita berada di tahap yang amat maksimum. Okey, berfungsi.
Dia bukan saja kita sihat, tak ada sakit, tetapi dia kesihatan kita tu kita mesti membolehkan kita berfungsi dengan cara yang terbaik. So that's why sebelum kita mula puasa, kita nak supaya kita prepare badan kita dengan cara yang terbaik untuk kita dapat suatu kesihatan yang tahap maksimum apabila menjelang Ramadan nanti, supaya memudahkan kita melakukan amal-amal aktiviti dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Okey. Bagaimana puasa mempengaruhi anatomi ataupun struktur dan fiziologi ataupun fungsi badan manusia. Kita nak tengok sikit ilmu saintifik sikit. Simple je ni. Okey, simple saja. So ni adalah antara kebaikan saya tak payah nak ulas panjang lah sebab saya rasa semua orang dah tahu. Semua orang dah tahu apa sebenarnya kebaikan puasa. Tetapi sama ada kita berjaya apply ataupun tidak. Itu yang lebih utama. Tahu saja no use. Tetapi tahu dan aplikasikan ilmu pengetahuan kita, itulah yang Allah lebih suka. Okay. So ini adalah antara fasting benefit. Okay. Healthy eating patterns. Weight loss. Okay. Turun berat badan of course. Ataupun kalau puasa dengan cara yang betul, dia akan stabilizekan berat badan kita. Initially memang turun, tetapi bila kita buat puasa dengan cara yang betul, nutrisi yang padat yang betul, insya-Allah berat badan kita kalau yang underweight pun dia boleh berada pada tahap yang insya-Allah normal. Lower blood pressure, okay, sorry. Sepatutnya bila puasa tekanan darah akan turun, kalau yang tinggi tu dia akan turun dan normalize. Dia akan bantu untuk fight keradangan. Segala penyakit dalam badan kita, punca dia kebanyakannya adalah daripada radang. So puasa ni adalah salah satu cara yang terbaik untuk baiki keradangan dalam badan kita. Puasa juga akan improve metabolisme badan kita. So kalau selama ni kita selalu dengar orang kata kan, alah kita ni dah umur 60, metabolisme kita dah slow. Pernah tak dengar? So puasa adalah salah satu cara untuk baiki metabolisme badan kita. Ramai daripada kita dekat sini yang stuck, berat badan dia dah stuck dekat situ. Dia 80 kilo contohnya ataupun mungkin ada 90 kilo. Tak turun-turun metabolisme dia dah stuck dekat situ, dah plateau, dah tak boleh nak pergi dah. So puasa adalah salah satu cara untuk overhaul balik sebenarnya kita punya metabolism dalam badan kita. Puasa juga akan memberikan kekuatan otot. Otot-otot kita ni adalah kebaikan puasa. Dan salah satu benefit, ada banyak kajian yang dijalankan, research paper yang menunjukkan, saya tak letak dekat sini sebab terlalu banyak. Puasa salah satu benefit dia adalah untuk neuropsychiatric ataupun untuk masalah-masalah penyakit mental. Puasa bagus sangat, dia akan baiki kita punya neuropsychiatric problem, iaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan depression, anxiety, masalah-masalah yang berkaitan dengan mental. Okay, now saya nak pergi 5 tips ini. Okey, ni adalah persediaan. Kalau tak dapat yang lain pun, 5 benda ni kita kena dapat hari ni, insya-Allah. Okey, yang pertama puasa sebelum Ramadan, yang kedua sikap, yang ke amalan typo ni, aktiviti fizikal, penyakit dan ubat-ubatan dan persepsi terhadap puasa. So kita nak pergi one by one. Okey, pertama, persediaan pertama adalah puasa sebelum puasa. So this is one of the best preparation yang kita boleh buat mula puasa sebelum masuk Ramadan. Maknanya puasa Rejab, puasa Syakban, kita dah latih perut kita. Macam Puan Razia cakap tadi kan, perut kita selama ni kita makan banyak, okay? Makan 2 atau 3 kali sehari. Nak adapt dengan puasa yang kita cuba makan sahur dengan buka puasa tu, kita nak adaptkan perut kita tu, kita dah puasa dulu sebelum Ramadan yang sebenarnya. Ataupun mungkin ada yang dah puasa Isnin Khamis, dah amalkan puasa hari putih ke, tu yang terbaik. So persediaan pertama adalah puasa sebelum puasa. Perasan tak? Kalau masa bulan puasa, kita bila kita pergi bazar Ramadan, katakan kita pergi bazar Ramadan tu, rasa macam nak beli semua benda. Rasa macam, oi yang tu sedap, char kway teow sedap, cikong sedap, nak beli ayam percik, nak beli apa lagi, semua benda rasa macam nak beli, rasa terliur.
Tapi bila balik rumah kita makan sikit je pun dah kenyang. Betul tak? Tahu tak kenapa? Okay. Yang pertama sebab bila kita pergi bazar Ramadan tu kita dalam keadaan yang nafsu yang membuat-buat nak makan sebab kita lapar kan. Jadi kita tak boleh nak kawal vision, mata kita nampak, dia memberi input pada otak kita, semua benda nampak sedap. Okay. So benda ni normal. Jangan rasa macam oh aku seorang ke gitu. No, this is normal. Tetapi bila kita balik rumah, kita makan, kita dah rasa kenyang walaupun kita makan sikit je. Puasa sebenarnya dia membentuk balik kita punya sistem penghadaman kita. So perut kita selama ni bila kita dah makan banyak bulan-bulan yang tak puasa, dia dah expand, dia dah besar. Maknanya dia nak rasa kenyang tu, dia nak rasa, dia ada reseptor, dia ada bahan yang akan stimulate rasa kenyang kita. Dia akan keluarkan, balancekan balik hormon leptin, ghrelin kita untuk terbitkan rasa kenyang. Jadi bila kita makan banyak, sebelum ni kita makan banyak, barulah kita rasa kenyang. Perut kita kembang kan. Tapi sebab puasa ni sebenarnya dia akan bentukkan balik jadi perut kita dah jadi kecil kan. Tak masuk makanan banyak kan. All the way siang hari tu kita dah puasa, perut kosong. Jadi tak ada dah stretch receptor dekat dalam perut kita menyebabkan perut kita tu dalam keadaan yang sort of kecil lah tak dikembangkan. So maknanya bila kita makan buka puasa tu pun dah masuk sikit makanan pun dia dah trigger dah kita punya stretch receptor kita, dia dah jadi rasa kenyang dengan cepat. So tu adalah manfaat puasa. Jadi kita boleh siapa-siapa yang nak kawal kalori ke, siapa-siapa yang nak jaga dia punya pemakanan ke, ni adalah salah satu perkara yang bagus dengan syarat kita buat dengan cara yang betul. Latih sistem penghadaman. Ini yang saya sebut tadi. Puasa melatih sistem penghadaman kita. Okay. So sistem penghadaman kita terlatih bila kita berpuasa, especially bila dah masuk minggu kedua dan ke atas. Mungkin dalam 1, 2, 3 hari tu masih lagi peringkat training, masih lagi rasa mungkin rasa pening, rasa kadang-kadang perut pun kruk-krak tak stable. Tapi bila dah masuk hari 3, hari ke-5 ke atas, insya-Allah kita punya sistem yang organize kan, kita punya sistem penghadaman ni sudah mantap. Okay. Dan puasa juga, puasa sebelum bulan puasa Ramadan tu akan memberikan kita momentum untuk menuju Ramadan. Momentum ataupun persediaan untuk laju dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Okay. Persediaan yang kedua yang saya nak sentuh secara ini adalah elakkan makanan elakkan yang tidak rutin ataupun jumlah kurang biasa. Ni maksud saya, bila katakan sebelum bulan puasa tu kadang-kadang 2-3 hari ataupun seminggu sebelum puasa kita macam nak lepas perasaan. Kita tak biasa buat gitu. Kan kita nak masuk bulan puasa kita rasa macam rasa macam nak makan benda tu lah banyak sebab nanti bulan puasa kita tak boleh nak makan dah. So cuba elakkan. Sebab ni adalah salah satu amalan yang tidak berapa sihat. Sebab dia memberikan badan kita, kadang-kadang bila kita dah terlalu nak makan dengan cara yang banyak dekat buffet ke apa semua, once in a while, katakan sekali kita nak buat dalam masa setahun beberapa kali tu bagus, 1-2 kali. Tapi jangan buat sebagai rutin. Hari ni makan dekat situ. Okey, ni seminggu tau. Dia dah siap-siap dah jadual. Seminggu sebelum Ramadan, okey, hari ni makan dekat hotel mana, esok buffet dekat mana, lusa dekat mana. So kalau boleh cuba elakkan sebab kita sebenarnya nak train, kita punya usus dan perut kita supaya bekerja dengan cara yang lebih slow and steady. Tapi bila kita gedebung masuk semua makanan yang banyak dekat buffet dan sebagainya, it is not training to our digestive tract, tapi kita memberikan burden pula. Okay, dia akan terkejut pula bila masuk bulan puasa nanti. Okay. So ready kita dah set minda kita. Sebab bila kita dah set minda kita dengan sahur, dengan berbuka, minda yang betul akan memberikan badan. Sebab badan ni antara sel-sel dengan otak ni dia communicate antara satu dengan lain. So bila kita ada mindset yang betul, dia akan berkomunikasi.
So kita dah set dalam minda kita, kita dah balance kan. Okay, sahur nanti kita nak ambil air yang lebih, kita nak hydrate badan kita. Kita tak nak ambil caffeinated drinks. Okay, kita dah set dekat mindset kita. Sebab caffeinated drinks ni nanti dia akan menyebabkan kita dehydrated. Kita banyak kehilangan air. Nanti esoknya kita akan dahaga. Lebih-lebih dahaga. Kita tak nak carbonated drinks. Kita dah bagi tahu badan kita ni, this is persediaan. Kita dah bagi tahu kepada subconscious mind kita. Kita nak makanan yang memberikan tenaga. Karbohidrat yang betul, protein yang betul. Kita tak nak makan yang berlebihan sangat, yang masam, masin, manis, yang berlebihan. Saya tak kata tak boleh, tapi jangan ambil yang berlebihan. Okay? Dan untuk berbuka, kita dah ready mind kita. Kita tak nak ada salah faham, makan banyak. Kita dah puasa seharian, kita pun okay, aku nak balas dendam. Buka puasa ni nak balas dendam, nak makan banyak. Okey, itu adalah salah faham. Kita dah tahu dah, kita dah set dah mind kita. Tak perlu banyak. Cukup pada kenyang yang awal. Okey, alhamdulillah. Kita dah makan, kita kenyang, alhamdulillah dah cukup. Okey, sebab kadang-kadang kalau kita makan terlalu banyak, perasan tak? Kita akan rasa susah mengantuk masa tarawih tu. So tu dah kena get ready dah dekat kita punya mindset kita. So ini adalah antara persediaan-persediaan di mana we have to talk to ourselves. Okay, talk to yourself, talk to ourselves supaya badan kita menyediakan sel-sel kita. We never know that how powerful our thoughts, pemikiran kita ni amat berkuasa dalam menentukan kita punya kesihatan badan kita. Okay, so ni adalah antara persediaan yang kedua. Persediaan yang ketiga adalah yang kita kena remind ourselves adalah tentang tidur. Setengah-setengah orang dia jadikan bulan puasa ni sebagai pesta tidur. Betul tak? So dia tidur daripada pagi sampai ke petang, bangun semayang kejap, ready nak buka puasa, bangun tidur. So no. So jadikan Ramadan pada tahun ini sebagai satu Ramadan yang kita maraton beribadah, bukannya maraton tidur. So kena tukar cara hidup. Saya tak katalah mungkin yang ada dekat sini dalam Zoom ni 54 orang ataupun mungkin anda yang dekat Facebook Live tu mungkin tak buatlah maraton tidur kan. Husnuzon lah. Mungkin dekat Afrika ke dekat Jamaica sana yang maraton tidur, mungkin dekat sini tak ada. Tapi itulah hakikatnya, kita cuba elakkan. Dan kalau boleh kita get ready. Okay, start daripada 2 bulan ni nak masuk ke Ramadan, kita mulakan aktiviti di awal pagi. Okay, kalau sempat lah. The best is actually get a priority untuk mulakan aktiviti di waktu pagi. Dan even Ramadan pun dalam bulan puasa, mungkin ada yang nak buat exercise ke sikit, just simple exercise boleh, tapi di awal pagi. Ini akan diterangkan dengan lebih detail oleh Coach Syaril. Nanti kita ada slot beliau dan beliau akan explain dengan lebih detail tentang aktiviti fizikal. Saya cuma letak as a glance through, kita tengok secara kasar. Teruskan aktiviti harian sebab ini akan menguatkan sel dan tisu badan kita. Okay, dia akan boost kita punya muscle strength kita dan sebagainya. Okay, rancang aktiviti sukan dan senaman ringan digalakkan. Bukannya senaman yang heavy semasa bulan puasa nanti, bukan senaman yang heavy sebab kita takut nanti anda terlalu penat dan sebagainya. Tapi ada cara dia. Semua ni nanti insyaAllah kita akan cover by next speaker. InsyaAllah. Okay. Persediaan yang keempat untuk Ramadan ni adalah tentang penyakit dan ubat-ubatan. So mungkin ada daripada anda dekat sini yang memang dah on medication. Okay, contohnya ubat darah tinggi, ubat kencing manis, mungkin ada yang ambil insulin injection. So sesuaikan dengan rutin pemakanan semasa Ramadan nanti. So mulai dari sekarang dah boleh discuss dengan doktor masing-masing. Mungkin ada yang perlu di-adjust dose. Contohnya ada orang yang inject insulin katakan. Contohnya dia inject 4 kali insulin. So 4 kali tu dia nak sesuaikan dengan buka puasa, dengan sahur tu macam mana. Okay. So dose dia macam mana. So nanti dia boleh discuss dengan doktor yang merawat masing-masing. Persediaan Ataupun mungkin ada daripada kita dekat sini yang perlu menjalani proses-proses rawatan. Okay, contoh untuk OGDS kan, atau buat skop mungkin ada yang perlu buat skop untuk masalah ulcer, usus dan sebagainya. Mungkin ada yang perlu buat stress test dan lain-lain.
Jadi mungkin boleh discuss dengan doktor pakar masing-masing untuk rancang rawatan, proses rawatan ni supaya dia tak ganggu bulan puasa kita. Okey. Jadi boleh kita buat sebelum Ramadan ke, ataupun kalau boleh tangguh kita buat selepas Ramadan ke. Jadi dia tak kacau kita punya puasa kita. Yang ni boleh discuss, boleh merancang daripada sekarang lah maknanya. Dan pengesahan kondisi yang tidak membolehkan puasa. As a general rule, secara kasar, secara general, setiap orang yang ada penyakit ni sebenarnya boleh puasa unless ni saya bagi statement secara general. Walaupun orang tu ada masalah, contohnya masalah gastrik ke, masalah kencing manis ke, darah tinggi ke apa semua ni boleh berpuasa. Tetapi jika ada certain condition yang menyebabkan dia terlantar sakit, kritikal, okey, masalah kekurangan nutrisi yang teruk ke, yang itulah yang tidak membolehkan berpuasa. So ini semua kena rancang dari sekarang dan kena discuss dengan doktor pakar masing-masing. Saya bagi ni secara kasar sahaja, okey? Benda-benda yang kita kena fikir dari sekarang. Okey, persediaan yang kelima, kita betulkan persepsi puasa. Okey, macam mana kita nak letak mindset yang betul? Yang pertama, puasa bukanlah untuk sukarkan, lemahkan badan kita. Okey, Allah SWT jadikan puasa ni mesti ada something ataupun bukan something, mesti ada a lot of benefits kepada kita. Bukan untuk sukarkan, lemahkan badan kita. Puasa juga bukan memberi mudarat. Okey, yang ni kita kena discuss betul-betul. Jika anda ada masalah kesihatan, discuss dengan doktor pakar dari segi dia punya kelonggaran. Yang ni saya letak sini. Ataupun rukhsah dia macam mana. Ataupun jika anda travel ke, jika anda breastfeeding ke, semua ni ada dia punya kelonggaran dia yang kita boleh discuss. Puasa bagus untuk kita muhasabah balik pola dan habit pemakanan kita. Kan kita muhasabah balik oh selama ni apa bentuk pemakanan kita, apa sebenarnya penyakit kita, macam mana kita punya habit kita selama ini, dan ni adalah the best time untuk kita muhasabah balik. Dan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Of course, okay, bila kita puasa, dia merendahkan kita punya nafsu syahwat, dia meningkatkan kita punya tahap keimanan, rasa keegoan, okay, the keegoan tu akan turun. So semua benda ni akan move towards the ketakwaan. Okay. So saya nak sentuh ni sebab saya rasa macam ini adalah satu penting sangat isu ni. Kita berada dalam fasa COVID-19. So ini adalah salah satu benda yang memang kena fikir dengan betul macam mana untuk prevent kita, keluarga kita daripada jangkitan virus especially dan jangkitan kuman-kuman lain juga yang di sekeliling kita. So banyak kajian yang memang dah menunjukkan bahawa puasa akan menguatkan immune system kita. So this is one of the best benefit, antara benefit yang terbaik yang puasa boleh beri pada kita. Okay, so rentetan daripada immune system, saya nak sentuh sikit tentang puasa dan autophagy. So bagi anda yang pernah dengar autophagy, mungkin anda dah tahu apa maksud dia. Okay, auto adalah self. Okay, auto kan, automatic. Bila kita bawa kereta automatic, kita tak payah nak tukar-tukar gear, betul tak? Dia akan tukar sendiri gear, dia boleh jalan sendiri. Kita cuma ready brake saja. Tapi autophagy maksud dia self-eating. Phagy adalah eating dalam bahasa Greek. Maksud dia cell tu dia memakan diri sendiri. Okay, your body's ways to cleanse itself. Ini kita namakan autophagy. Ini adalah proses biologi di mana badan kita selama ni kita kumpul banyak sangat bahan-bahan cemar, toksin dalam badan kita. Dan autophagy adalah salah satu cara untuk badan kita recycle dan buang sel-sel yang rosak. Sel dalam badan kita ni dia ada jangka hayat yang tersendiri. Kan badan kita ni ada 700 trillion sel. Trillions of cell ni dia ada dia punya own lifespan. Sel kulit, sel usus, sel mata, sel rambut, sel hati, sel jantung, semua tu sel tu dia ada dia punya jangka hayat. Tetapi sometimes ada sel ni
dia rosak, dia sepatutnya mati dah, sel tu dibuang, tetapi dia tidak dibuang. Okey, dia tak boleh nak di-recycle. Dan dia sel-sel yang rosak ni dia akan berfungsi dengan cara yang tak betul, di mana salah satu akibat daripada sel yang tak berfungsi dengan cara yang betul ni dia akan menjadi kanser. Na'udzubillah min zalik. So that's why autophagy ni adalah salah satu mekanisme yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk badan kita secara normal membuang sel-sel yang rosak itu, supaya sel yang rosak tu tak berkembang biak menjadi sel kanser dan sel yang tak berguna, dan supaya sel yang rosak yang dibuang tu akan ditukar ganti menjadi sel yang baru. Itu adalah proses autophagy. Dan proses autophagy ini dia di-induce ataupun dia dibantu, okey, dia dipromotkan oleh puasa. Subhanallah, puasa So dua orang saintis, Christian de Duve dan Dr. Yoshinori Oshumi, dua orang doktor ni yang dapat Nobel Prize winner, mereka mengkaji tentang konsep autophagy. So ini adalah bermulanya konsep autophagy yang memberi pendedahan ataupun pengetahuan kepada kita. Allah SWT, Islam ni dah lama dah jadikan puasa ni sebagai salah satu syariat kita. Dan saintis-saintis non-Muslim, saintis-saintis daripada barat, beliau mengkaji banyak sangat kajian tentang fasting, tentang puasa, dan mereka baru menjumpai betapa banyak puasa ni boleh bagi manfaat kepada badan. Sedangkan Islam dah syariatkan dah lama dah. Kita just follow saja kalau kita nak badan yang sihat. Okey, proses autophagy ni, ni nak bagi tahu rahsia ni. Proses di mana badan kita clean itself, housekeeping. Kita panggil housekeeping badan. Cuma bermula apabila glukos dan insulin berada di level yang rendah. Kan? Bila glukos dengan insulin berada di level yang rendah, barulah badan kita trigger proses housekeeping. Kalau selagi badan kita ni ada glukos, duk makan pagi makan roti canai, tengah hari makan mi bandung, petang pergi makan nasi mamak lah, malam mi kuih tiaw lah. So maknanya glukos dengan insulin dalam badan kita sentiasa tinggi. Dia tak akan trigger proses housekeeping ni, proses autophagy. No, never. Sebab itulah kebanyakan mereka yang ada penyakit ni, badan dia duk kumpul toksin lama, tak boleh nak buang. Sebab makan dengan cara yang tak betul dan pattern pemakanan tu dia tak ada gap in between. Makan seharian, betul tak? So inilah sebenarnya yang create. That's why puasa adalah salah satu proses biologi yang saintis dah kaji, tapi Islam dah lama dah ajar kita betapa puasa ni membantu badan kita untuk membersihkan. This is the best detox. Kita duk detox kan, minum air tu lah detox, air ni lah, lemon lah, semua benda detox. Tetapi the best detox in the world adalah puasa. Yang ni yang kita nak faham. Okay? So ni adalah badan kita. Saya tunjuk sikit. Sebenarnya kita ada satu slot khusus untuk masalah diabetik, gula dan sebagainya. Saya tak nak tunjuk banyak-banyak hari ni, nanti basi pula slot saya yang tu. Saya cuma tunjuk sekali lalu saja supaya you all nampak kaitan dengan autophagy ni. Ni adalah kita punya gula dalam darah kita. Okay, normal gula dalam darah kita dalam range yang hijau ni. Dan ini adalah range yang sihat. This one. Tetapi bila kita makan banyak kali, kita makan benda-benda yang high calorie, high sugar, high carbo, refined carbohydrate maksud saya, gula yang tinggi. So dia menyebabkan kita punya insulin dan gula jadi roller coaster. Nampak tak? So bila keadaan ini berlaku, dia menyebabkan high blood sugar ni, dia menyebabkan pengumpulan lemak. Sebab insulin ni dia adalah lipogenic hormone. Dia akan kumpulkan lemak dalam badan kita. Dia kumpul energi sebenarnya insulin ni. Dia akan menyebabkan mood swing.
Dia akan menyebabkan masalah-masalah insulin resistance dan kencing manis. So that's why low blood sugar, kita nak terlalu low, kita tak nak terlalu rendah sebab dia akan menyebabkan masalah yang tak normal juga. That's why kita nak sentiasa berada di sini. So makanan yang terbaik akan memberikan kesihatan terbaik, termasuklah mood kita. Kalau anda pernah dengar ada satu pepatah, dia kata good food, good mood. Good food, maksud saya high quality food akan memberi mood yang terbaik. Good food, good mood. Betul kan? So bila kita dapat makanan yang betul, kita tak akan selalu marah-marah, kita tak akan ada masalah depression, kita tak akan ada masalah anxiety, rasa macam nak terkam orang, nak geram je, tak ada. Kita akan lebih tenang dan insya-Allah yang tu yang kita nak. Okay? So ada kajian, antara the latest kajian yang dia buat review, dia tengok macam mana komunikasi antara autophagy dengan insulin. So bagus sangat paper ni, siapa yang nak baca boleh. This is one of the latest paper tahun 2021 di mana review ni, kajian paper ni examines the crosstalk ataupun macam mana autophagy dengan insulin ni berinteraksi. Crosstalk, dia sel-sel dalam badan kita ni, dia sentiasa bercakap. Nah, bercakap bahasa dia. Contoh, ingat tak kalau kita duduk asrama dulu kan, kita duduk dengan bilik sebelah-sebelah kan, kita dengar orang bercakap. Kita tanya, kau nak pergi kafe pukul berapa? Tolong belikan mi goreng boleh tak? Orang sebelah jawab, okey aku belikan. Macam itulah sel kita. Dia sentiasa berinteraksi antara sel dengan sel, antara sel dengan hormon, dia sentiasa berkomunikasi. Dan antara autophagy dengan insulin action ni, dia ada autophagy dia ada dia punya komunikasi dia di mana fokus. Bagus sangat paper ni sebab dia akan tengok betapa autophagy ni dia akan jadi dysregulated. Dia tak akan dapat bertindak dengan cara yang betul jika kita ada masalah insulin resistant, iaitu masalah yang tadi saya tunjuk tu lah, insulin yang naik turun tu. So that's why puasa ni bagus sangat sebab sepanjang hari kita punya insulin dengan blood sugar kita akan stable, akan rendah. Kita tak makan kan? So that's why bila kita dah stable, rendah kita punya insulin dan glukos, dia akan trigger kita punya proses housekeeping kita. So ini adalah antara kebaikan proses autophagy di mana dia boleh membantu daripada semua segi ni. Okey, dan antaranya yang saya sebut tadi adalah kanser. Selain daripada tu nampak tak, aging, autophagy boleh prevent ataupun delay aging. So siapa yang payah-payah sangat nak awet muda lah, cocok situ, cocok sini lah, apa skin lift lah, tepek sini tak payahlah, puasa lah sebab autophagy atau proses membuang sel-sel yang mati tu dia akan boleh prevent daripada masalah penuaan. Okay, the most powerful anti-aging technique adalah autophagy, which is done through fasting. Okay, nampak tak dia punya benefit dia. So selain daripada itu, antara hormon yang penting juga yang kita akan rembeskan sepanjang puasa, nampak tak? Apabila puasa more than, let's say kita nampak 16 hours, okay, dia dah mula fat burning dia. 12 hours, 16 hours ni saintis dia dah kaji tau. Setiap jam tu ataupun kalau kita lah hari lah. Okay, ni separuh hari. Human growth hormone kita akan mula meningkat. Okay, dan bila dah more than 16 hours, okay, masuk hari kedua, ketiga, dia akan mula fat burning. Yang payah-payah nak bakar lemak perut tu, yang duk belly fat banyak dekat perut. Cuba pegang perut masing-masing, chubby tak? Yang payah nak bakar dekat situ tu, puasalah. 16 hours and above, dia akan mula fat burning. 36 hours and above, masuk hari kedua, ketiga, dia akan mula autophagy. Nampak tak? Ni autophagy begins. Autophagy, human growth hormone meningkat after 48 hours. Okay, dan selepas 3 hari ke atas, autophagy akan berada di tahap yang maksimum. Okay, insyaAllah kita akan cuba ya. So apa benefit growth hormone ni? Growth hormone ni adalah hormon awet muda ataupun hormon pertumbuhan. So dia akan bantu, nampak tak? Growth hormone akan bantu untuk break down stored fat. Lemak yang lama kita simpan tu dia akan dipecahkan.
Ini adalah growth hormone. Growth hormone dibebaskan dengan amat banyak sekali semasa berpuasa. Growth hormone juga akan bantu mantapkan sel-sel tulang kita. So mereka yang ada masalah osteoporosis, tulang reput, muscle dia tak mantap, menggeleber je muscle lah. Ataupun nervous system. Siapa yang ada masalah selalu lupa, nyanyuk, brain fogging dan sebagainya, boleh puasa dia bahkan bantu pulihkan balik kita punya saraf kita. Dan juga masalah immune system. Puasa akan mantapkan sistem imun kita. Okey, ni yang terbaik. Dan juga akan bantu untuk kesihatan seluruh badan kita. So ni yang saya cakap tadi, immune system ataupun askar dalam badan kita. Puasa dia akan memberi kekuatan kepada askar-askar kita. Immune system kita antara yang utama adalah sel darah putih kita. Limfosit, monosit, okay, neutrophil. Semua tu adalah sel-sel darah putih kita yang akan bantu untuk protect badan kita. Okay, this is our immune system. Okey, ni adalah sel-sel darah putih kita yang akan dibantu oleh puasa. So ni adalah antara daily habits biasanya yang kita buat yang akan merosakkan immune system kita. Tengok salah satunya adalah pemakanan. Dan ini akan kita tackle daripada segi puasa kita nanti. InsyaAllah kena prepare dari sekarang. Physically inactive, bila kita tak aktif pun akan menyebabkan kerosakan immune system. Of course smoking sama ada primary ataupun secondary. Okey, dia akan merosakkan immune system. Tak cukup tidur. Siapa yang ada masalah tidur, tak cukup tidur, dia akan menyebabkan sleep deprivation juga. Dia akan menyebabkan immune system kita akan low. Orang yang tak cukup tidur, dia akan cepat kena jangkitan kuman, bakteria, fungus, kulat, virus, dia akan cepat dapat demam dan sebagainya. Tak cukup tidur, ingat penting. Tetapi walaupun kita tidur lama pun, tapi tidur yang berkualiti itu tak ada. So ni antara ilmu-ilmu yang kita kena belajar juga, ilmu tidur. Dan dia dipengaruhi oleh pemakanan kita. Okay, stres dan juga kebanyakan antibiotik yang disalahgunakan, ini semua akan menyebabkan immune system kita low. Okey, yang ni saya akan explain dengan lebih detail lagi nanti semasa slot yang kencing manis diabetik nanti. Okey, coronavirus. Saya rasa kita dah 1 jam. Sekejap tak sedar ni doktor, banyak sangat info tapi itulah. pendek sangat. Jadi bolehkah kita raikan sikit ada soalan ni? Jadi sebenarnya Rosie pun tadi masa doktor cerita pasal ortopedi tu macam-macam nak tanya, tapi lepas tu doktor jawablah sebenarnya satu penting yang kita mendengar sebenarnya. Boleh. Okey, jadi dekat sini kita raikan satu soalan. Doktor bolehkah explain lebih lanjut mengenai metabolism? Ada orang kurus, metabolism badan dia lebih tinggi daripada orang gemuk walaupun tak bersukan. Macam mana nak tingkatkan dan kurangkan metabolism. Saya nak tingkatkan metabolism lah kot untuk sebenarnya kita dapat berat badan yang ideal kan. Kadang-kadang orang tu dia tak exercise tapi metabolism dia tinggi. Macam mana tu doktor? Soalan ni ada dalam chat box ke? Dalam chat box, betul. Okey, sebenarnya metabolism ni dia adalah bergantung kepada setiap individu dan setiap orang dia tak sama. Metabolisme ni adalah kebolehan badan kita untuk memproses segala makanan yang kita masuk untuk dijadikan energi. Okey, setengah orang dia makan banyak, dia jenis yang makan banyak tapi ya Allah badan dia slim, tak pernah gemuk. Betul tak Rosie? Ya, betul. Dia makan semua benda, portion yang banyak tapi badan dia tak pernah gemuk. Tetapi bagaimanakah saya nak jadi macam tu? Tapi setengah orang dia tak makan banyak. Dia cium je bau pun badan naik. Kenapa? Tu sebenarnya ada rahsia. Badan dia sebenarnya setiap orang dia ada dia punya fungsi dalam badan, sel-sel dia. Sel-sel badan kita ni dia memproses setiap makanan yang masuk dengan cara yang berbeza. Okey, dan efisiensi ataupun kecekapan badan kita memproses dia bergantung kepada banyak faktor, iaitu antaranya pemakanan kita sendiri. Apa habit makanan kita yang selama ini dia telah membentuk metabolisme badan kita.
Yang kita nampak dia makan banyak tapi tak naik berat tu sebenarnya dia punya own pattern pemakanan yang lampau yang telah membentuk sel-sel dia. Makanan akan mempengaruhi metabolisme kita. Makanan secara spesifik, pemilihan makanan, tabiat ataupun jadual makan dia, portion makanan dan juga nutrisi yang padat ataupun tidak dalam makanan yang dimakan. Itu membentukkan metabolisme. Yang kedua, metabolisme badan kita ditentukan oleh kita punya physical activity. Setengah orang memang dia jenis yang aktif. Maksudnya dia ada, walaupun dia duduk diam macam kita depan, sekarang ni kita dekat depan laptop masing-masing kan. Nampak macam kita tak buat apa tau. Tetapi setengah orang dia punya own activity dia. Contohnya dia gerak-gerakkan. Nampak tak tangan saya gerak-gerakkan. Setengah dia tak duduk saja. Duduk atas seat, di atas sofa. Kita duduk kat rumah. Katakan kita duduk melengkar gitu je kan. Tu duduk tak ada buat apa-apa tau. So make sure pastikan kita generate any small movement pun sebab itu akan membantu naikkan metabolisme kita. So kita duduk depan laptop sekarang ni, make sure kita gerakkan kaki kita. Kita contract muscle kita. Cuba you all buat. Semua sambil ni doktor. Yes, sambil buat kan. Contract muscle kita. Kita move. Okay, gerakkan kaki. So kalau yang dekat rumah tak on video tu, you boleh gerakkan sana sini. So all the small movement itu akan membantu untuk boostkan kita punya metabolism kita. Dan ada pemakanan tertentu juga yang akan bantu. Contohnya makanan-makanan yang kaya dengan omega baik. Contohnya makanan-makanan yang kaya dengan lemak bagus, chia seed, flaxseed. Certain pemakanan yang akan boostkan metabolism. Tidur, makanan, physical activity, tidur akan membantu untuk boostkan metabolism kita. Malam tadi Rosie tidur pukul berapa? Ya Allah, lambat. Sebab 12. Pukul 12. Pukul 12. So, siapa yang tidur selepas 10 atau 10:30 malam, dia punya metabolism dia akan drop day by day. Masya Allah. Kan? Oh, tak boleh. Yes, siapa yang tidur selepas 10 atau 10:30 malam, dia punya HbA1c, gula dalam badan dia akan shoot up naik. So ni memang banyak dah research yang kita buat. So make sure jaga tidur kita. Nak bangun awal tak apa. Kita nak bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, nak solat ke apa semua boleh. Tapi make sure peak tidur kita tu jangan lebih daripada pukul 11 atau 12 malam. Nanti kita punya metabolism kita akan merudum jatuh. Okay, tak boleh nak naik. Ini menjawab pada satu lagi soalan yang tadi. Ni dia ada cakap apa? Jika siang ada tidur 1 jam. Tapi bila malam tidur lewat sebab solat dan buat amalan lain, kemudian bangun jam 4-5 pagi. Jadi dikira tak cukup tidur ke ni doktor? Kan? Dan berapa jam perlu tidur sebenarnya pada usia yang dah lebih 40 tahun ni? Jadi mungkin terjawab juga ni, tapi mungkin doktor boleh detailkan sikit lagi? Dia actually yang paling tepat sekali. Everything yang kita measure baru kita tahu secara tepat sebenarnya. Betul tak Rosie? So kalau kita tak measure, kita tak tahu kita cukup ke tak waktu tidur kita. Tapi kita boleh tahu secara kasar. Kita nak tahu, saya tak tahu you all punya keadaan rumah, saya tak tahu you punya emosi, saya tak tahu macam mana tempat tidur, saya tak tahu macam mana lampu dalam bilik tidur, semua tu mempengaruhi. Tetapi secara kasar, saya nak bagi tips dekat sini. Siapa yang nak tahu dia punya tidur dia cukup ataupun tidak adalah dia boleh bangun sendiri pagi tanpa jam loceng, nombor 1. Yang kedua, dia boleh bangun pagi dengan fresh tanpa perlu tidur balik. Maksudnya dia buka je mata, dia terus fresh, dia boleh terus pergi ambil wuduk ke mandi ke apa semua. So 2 tu adalah a very strong indicator bahawa kita dah cukup tidur dan badan kita dah siap dibaiki. Okay. Yang lagi satu, macam mana kita nak tahu cukup ataupun tak tidur, kita kena measure. Siapa yang ada smartwatch, Fitbit ke apa ke, dia measure lah. Dia pakai jam nak tidur and then dia measure dia punya deep sleep dia, berapa persen. It should be about 20 to 30%, paling banyak lah. Tapi kalau umur dah 40 ke atas, around 15-20% tu dah kira okay dah kita punya deep sleep kita.
Okay, so measure baru kita tahu cukup tak kita punya deep sleep kita, REM sleep kita, yang tu baru betul-betul untuk tahu secara lebih kurang accurate lah. Tapi secara kasar ambil yang the first indicator tu, kita dah boleh tahu dah tidur kita cukup ataupun tidak. Ini kita panggil sleep hygiene. Nanti kena buat satu slot lain pula kalau nak belajar. Kan, insyaAllah. Jadi kita ni dah di penghujung. Seram tengok gambar tu. Di penghujung program ni. Penghujung dah habis. Itulah. Jadi soalan pun memang ada lagi dekat sini. Tapi jangan risau sebab kita tetap janji kita 1 jam bersiaran di dalam FB. Tetapi sebab tu saya minta sesiapa yang ingin bertanya doktor lebih lanjut, sila masuk ke dalam Zoom kami sebab kita akan ada sesi kata orang soal jawab yang lebih private, yang lebih kita boleh tanya lebih detail. Macam kat sini dia tanya macam mana nak dapat mempunyai makanan omega yang baik. Kan, jadi mungkin kita akan kongsikan sebentar lagi di dalam grup Zoom ni. Jadi bagi mereka yang di luar sana ingin sama-sama di dalam Zoom, boleh tuliskan macam mana nak masuk dalam Zoom. Nanti admin kami akan komen dan daftar dahulu. Bila kita daftar, kita tahu, kita pastikan jumlah Zoom ni boleh memasukkan jumlah apa sebab Zoom ni dia limited sampai 100. Tapi kalau sekiranya pendaftaran ramai, jadi mungkin kita akan besarkan lagi Zoom kita. Jadi kita boleh duduk berkongsi di dalam Zoom ni. Jadi yang di luar sana jangan lupa tulis komen dekat sana, saya nak sertai Zoom. Nanti kita akan bagi link daftar dan kita akan jemput bagi link untuk bersama dengan doktor pada setiap minggu 8 siri dan mungkin entah kalau kita boleh sampai Ramadan dekatnya berjumpa doktor tambah lagi siri insya-Allah ya. Jadi banyak sangat kalau saya dapat tadi dengan ada 5 tips tadi doktor kongsikan kan daripada persediaan kita berpuasa, lepas tu amalan makan minum kita tadi kan, kemudian aktiviti fizikal kita, penyakit dan ubat dan juga kita betulkan persepsi tentang puasa kan. Selalunya bila puasa masa itulah kita letih, padahal puasa tu sihat. Allah memang bagi tu adalah untuk kita menjadi lebih sihat. Dan satu benda yang Rozi belajar pada pagi ni adalah perkataan autophagy. Autophagy kan. Jadi mula-mula Rozi nak tanya tadi macam mana autophagy ni boleh diternak ke tidak, tapi doktor dah bagi jawapan tadi, puasa dan jaga gula tadi antara salah satu tips tadi kan untuk kita membantu autophagy kita ni yang Allah bagi pada kita ni untuk meningkatkan imunisasi badan kita insya-Allah ya. Jadi bagi mereka yang di luar sana untuk makluman, Rozi di sini bukan bersama dengan doktor sahaja. Di belakang Rozi ni ada barisan penaja yang bersama-sama menaja program ini yang ingin sebenarnya berkongsi kebahagiaan ini especially pada Ramadan Fitness ini untuk pada semua hadirin untuk kita infakkan benda untuk semua. Jadi sekiranya anda juga ingin menjadi sebahagian daripada mereka, boleh juga PM, boleh ataupun call Rozi sendiri ataupun message Rozi di 019-771-8300. Jadi dekat sini nanti insya-Allah bukan sekadar menaja tapi sebagai penaja kita sediakan juga LMS, Learning Management System untuk anda ulang kaji. Jadi di FB ni dia ada cuma dalam 24 jam sahaja. Jadi selepas tu dia akan diuploadkan ke dalam LMS kami. Jadi penaja ni dia boleh ulang kaji balik. Dia boleh tengok balik semula. Kalau nak cek Dr. Adiba mungkin dah siri yang keempat. Hari tu doktor cakap pasal ni macam mana, dia boleh tengok semula. Dia tekan je muka Dr. Adiba tu, dia boleh tengok kelas-kelas dia yang lepas. Itu lebih mudah. Dan kat sini Rozi nak kongsikan juga di dalam grup ni ada seorang yang tulis kat sini ada siapa nak daftar ujian darah. So ada link juga diberikan dalam ni. Jadi kena masuk kat dalam Zoom ni untuk sama-sama kita kongsi selepas ni Okey insya-Allah. Jadi wabillahi taufik. Saya ucapkan terima kasih kepada doktor atas perkongsian pada pagi ini dan ada sikit lagi ke pesanan daripada doktor sebelum kita mengakhiri di FB ni? Okey, tak ada. Saya just nak ucap terima kasih juga pada Rozi dan semua yang hadir dan saya nak anda yang ada dekat sini ucapkan tahniah pada diri sendiri sebab dah dapat ilmu, rezeki untuk sihat. Kita jumpa dalam next slot insya-Allah. Jangan miss Kita ada 7 insya-Allah. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Okey, yang di dalam Zoom jangan leave dulu kalau nak bertanya dengan doktor. Doktor ada berapa minit doktor? Saya ada Sahlan 5 minit. Saya ada 5 minit sebab saya 5 ada minit saja. next class. Oh, Boleh. okey. InsyaAllah. Okey. 5 InsyaAllah. minit tapi insyaAllah Ha, ha. sebab Puan Zafina dah letakkan WhatsApp punya link tu. Nanti kalau katakan ada any question lepas 5 minit boleh contact melalui WhatsApp lah. Saya akan available situ juga insyaAllah. Dekat sini ada www, WhatsApp, ada phone number Hayat Fitness. Nanti boleh klik saja dekat sana untuk bertanya soalan. Di FB dah ditutup ke belum Sahlan? Dah sudah. Okey, silakan ada yang nak bertanya dengan doktor boleh unmute mikrofon dan bertanya. Macam soalan daripada Cik Sakina ni, dia tanya macam mana nak dapatkan omega. Okay. Apakah contoh makanan yang punya omega yang baik? Okey. Yang paling senang lah yang kita duk makan tiap-tiap hari, ikan lah. The best Dia omega apa? Doktor pernah dengar omega 6, omega 3 kan ada berapa lagi omega yang ada? Kita Allah jadikan omega ni sebenarnya lemak yang baik, ada lemak yang tak baik. Okey, dia dua-dua ni bagus, omega 3, 6, 9, ada banyaklah. Tetapi antara yang membantu badan kita untuk maintain kita punya sel-sel kita yang terbaik adalah omega 3 dengan omega 9. Okay. Kalau boleh elakkan dulu omega 6. Jadi contohnya kalau kita beli minyak masak, tengok dekat botol minyak masak tu kalau ada omega 3, 6 atau 9, pastikan dia punya ratio dia yang 6 tu lebih rendah daripada omega 3 dengan 9. Tapi untuk lebih selamat pilihlah minyak zaitun. Sebab omega 9 memang paling tinggi dalam minyak zaitun lah, tak ada dah minyak lain. Tapi omega yang minyak zaitun ni pun pastikan kita guna mengikut kadar haba yang betul. Okay, kalau boleh guna yang extra virgin tu untuk raw consumption saja, ataupun untuk yang kalau beli cooking oil light olive oil tu pun kalau boleh jangan haba yang tinggi sangatlah, just nak stir fry tumis-tumis, bawang nak goreng sayur ke sikit boleh. Okay, so tu adalah omega. Selain daripada tu, omega yang bagus, boleh ambil telur kampung ataupun telur omega. Kita beli telur omega. Ataupun yang selalu kita makan, apa lagi? Chia seed, flaxseed bagus. Apa yang suka chia seed, flaxseed. Ataupun seafood pun ada juga omega. Kalau boring ikan, boleh kadang-kadang sekali-sekala nak makan sotong dan sebagainya pun boleh. Tak ada masalah. Avocado, siapa suka buah, avocado is one of the best omega juga kalau you all nak beli. Boleh, tak ada masalah. Tapi kadang kita ni mix doktor. Misalnya kata makan avocado kan dia tawar macam tu kan. Jadi kita nak sedap sikit kita pergi tambah madu lah, kita tambah coklat lah untuk rasakan dia ada macam tu. Tu macam mana tu doktor? Okay, dia yes and no jawapan dia Rosie. So kalau badan kita memang dah dalam keadaan yang tak ada sangat masalah dengan kencing manis, badan kita dalam keadaan yang dah okey, boleh sekali-sekala nak letak madu. Saya pun letak madu atas avocado, sedap. Tapi saya jarang letak coklat. Unless kalau coklat tu saya ambil dark chocolate. So saya beli dark chocolate yang dia punya cocoa dia more than 70-80%, saya akan cairkan sikit, saya akan letak atas tu. Kalau tak, saya tak guna coklat biasa tu sebab saya tak nak dia punya high sugar dia kadang-kadang yang dalam tu. So kalau nak letak coklat boleh Rosie pilih yang sugar cocoa content dia more than 70-80%. Cairkan sikit ke, letak atas tu and then you boleh makan, boleh. Tapi saya suka letak madu lah. Tak ada masalah. Tak apa nak blend ke avocado boleh, no problem. Okey, ni boleh join. Rosie nak tanya. Silakan. Dia kan ada link untuk ujian darah tu kan, daftar ujian darah. So bila saya masuk, dia ada a few komponen kat situ, contoh makanan dan metabolik badan, pembongkaran pelbagai mitos. Ada a few. So which one yang kena klik tu? Yang tu kena tanya Puan Zafina. Saya simple je gini, kalau katakan ni Puan Azizah ya? Betul-betul. Okay, Puan Azizah dah ada latest blood result tak? Pernah buat tak dekat mana-mana? Tak ada. Okay, kalau tak ada, mungkin boleh cari satu lab, BP lab ke Path lab mana-mana.
buat satu blood test secara umum. Okey, secara umum buat blood test tu maknanya ada fungsi hati, fungsi sel darah merah dan sebagainya. Tengok package dekat situ. Dekat lab biasa dia akan tulis. Biasa dalam range 100 lebih je. So buat blood test itu, lepas tu nanti PM saya akan tengok you punya blood result, Puan Aziza, nanti saya akan bagi tahu apa yang tak cukup, macam mana nak baiki, ada masalah uric acid ke, buah pinggang macam mana. Boleh? Boleh Okay. insya-Allah. Doktor, ni ada yang cakap Thank you so much. ada group, boleh join group wellness Dr. Adiba. Macam mana nak join benda tu, nanti doktor boleh bagikan boleh tulis kat sana ataupun nanti bagikan Rosie, boleh Rosie letak nanti dekat dalam group penaja kan. Bagi penaja ni Rosie boleh access lah pada dia orang kan. Rosie boleh kita siapa nak join group wellness doktor ni, nanti boleh kita masukkan dekat dalam group doktor lah. Doktor bagi link, nanti Rosie post saja dekat sana. Jadi yang bukan penaja tu boleh ambil nombor telefon Dr. Adibah tu, boleh call sendiri untuk dimasukkan ke dalam group wellness doktor nanti, insyaAllah. Ni last kali doktor, soalan sebenarnya doktor ada kelas lepas ni. Jadi bagaimana dengan sanca inci yang memang lebih banyak omega ke doktor? Okay, sanca inci ni, especially sanca inci oil, siapa yang memang dah amalkan bagus, boleh, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau yang masih ada banyak keradangan yang belum settle lagi, contohnya LDL dia masih tinggi, kolesterol masih tinggi, personally bagi saya rasa utamakan olive oil dulu, minyak zaitun dulu. Sanca inci ni dia ada balance dia omega 6 juga, ada omega 6 juga dalam tu. So untuk repair badan, personally for me dengan my team, kita utamakan dulu omega 9, utamakan dulu olive oil. Yang tu yang lebih utama untuk repair kita punya inflammation. Cuba tunjuk sikit Rosie makan apa tu, nak tengok. Rosie makan ni kacang. Beans, kacang panjang ke? Bagus. Itu adalah super micronutrient terbaik tu, Rosie. Oh. Very good. Apa yang nak elakkan nyanyuk, bagus sebab dalam tu dia ada selenium, dia ada copper, dia bagus for the brain. Makan kacang panjang. Okey. Tak boleh kena setiap kali makan doktor kena tunjuk macam tu. Tunjuk. Saya tengok. So actually dalam program kita pun nanti siapa yang nak join, nak cuba turunkan tekanan darah ke apa semua, kena tunjuk makanan. Saya akan tengok okey apa yang you makan, banyak mana nak makan, berapa kali nak makan, apa yang ada dalam makanan, makanan tu nak combine dengan apa, semua tu menentukan kita punya kesihatan kita. Doktor rasa memang tak puas duduk dengan doktor. Memang setiap hari hari Rabu doktor lepas kelas ni memang ada kelas lain hari ni je. InsyaAllah yang untuk next saya akan cuba adjust hari lain. Jadi kita boleh ada spend masa untuk mereka bertanya kan, ada setengah jam ke macam tu. Jadi dan kemudian selebihnya bolehlah duduk di dalam group wellness doktor lah. Mungkin boleh hari-hari kita bertanya tentang kesihatan kan. Jadi yang Rosie suka sangat sebenarnya. Rosie, ini sebenarnya saya tak boleh nak tunda kelas tu sebab they all ada 2-3 orang yang nak kelas lepas ni, dia cancer survivor. Jadi they all nak next chemo. Jadi next chemo tu saya tak nak tangguh dah kelas dia ni sebab dia nak belajar pasal nutrisi untuk kemoterapi ni. Jadi itulah saya tak sampai hati. Saya kata tak apa, saya proceed lepas kelas Rosie ni lah. So insyaAllah. Jadi doktor kita memang Rosie jadikan kena puasa ni. Dah masuk Rejab ni kita kena puasa kan. Paling tidak pun kita mulakan dengan Isnin Khamis. Setiap minggu kita kena mulakan daripada sekarang, insyaAllah. Okey, terima kasih doktor. Sama. Nanti jangan lupa bagi Rosie link. Nanti Rosie bagi tahu penaja-penaja Rosie untuk join dekat wellness fitness nanti, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Sama. Saya end meeting dulu ya. Sama-sama. Boleh silakan. Bye.